Salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang Selasa 1 Mac 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah bertitah pemulihan ekonomi Malaysia perlu disegerakan agar negara tidak akan ketinggalan. Bertitah pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 pada Isnin, Seri Paduka juga menggesa segala urusan rakyat dipermudahkan bagi membantu mereka membina semula kehidupan dengan rasa selamat, aman dan makmur. Baginda juga amat bersyukur dengan kestabilan politik yang dikecapi kini menerusi kerjasama Dwi-Partisan melalui Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dengan pembangkang. Melangkah ke hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyeru ahli parlimen untuk terus mengekalkan persefahaman yang telah terbina dan juga memelihara kestabilan politik yang telah dicapai. Dalam pada itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bertitah agar semua program dan projek yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 perlu siap mengikut jadual dan mematuhi kualiti yang ditetapkan agar dapat memberi manfaat kepada rakyat. Baginda juga berharap jawatan kuasa khas pemantauan RMK12 yang melibatkan pelbagai agensi persekutuan dan negeri akan dapat mengawasi dengan sebaik-baiknya pelaksanaan dan pencapaian RMK12 supaya sasaran outcome dapat dicapai dan seterusnya memenuhi keperluan sosioekonomi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah hari ini menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Tentera Darat Malaysia ke-89 kepada seluruh warganya termasuk veteran dan semua yang pernah berkhidmat dalam pasukan keselamatan itu. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anggota tentera darat dalam menjaga kedaulatan negara serta pengorbanan mereka tanpa mengira masa dan penat lelah membantu rakyat yang berada dalam kesusahan ketika beberapa negeri dilanda bencana banjir buruk. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada seluruh keluarga perwira dan anggota tentera darat yang terkorban semasa bertugas dan dalam melindungi kedaulatan serta keselamatan negara. Selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Seri Paduka Baginda amat menyanjung tinggi jasa, khidmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan oleh seluruh warga dan bekas anggota tentera darat dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Sambutan Hari Tentera Darat ke-89 dengan tema Kesejahteraan Keluarga Tentera Darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Tahun ini berlangsung secara fizikal dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ketat di Kem Segenting di Port Dickson, Negeri Sembilan. Kerajaan Pahang menandatangani perjanjian MOA bersama Tenaga Nasional Berhad TNB bagi membangunkan projek skim hidroelektrik Ulu Jelai di Cameron Highlands. MOA ini ditandatangani oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dan disaksikan oleh Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Tuan Saiful Idris Zainuddin mewakili Kerajaan Negeri Pahang. Manakala TNB pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berbahagia Datuk IR Baharindin dan disaksikan oleh Setiausaha Syarikat TNB Puan Nur Azni Muhammad Isa. Perjanjian berkenaan telah disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail dan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Hadir sama pengerusi TNB Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Arifin dan Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdi dalam ucapan aluan berkata perjanjian yang dimeterai membolehkan Kerajaan Pahang memperoleh pendapatan melalui penggunaan sumber air bagi penjanaan tenaga elektrik serta memastikan keseimbangan ekosistem di kawasan Ulu Jelai terus terpelihara. Saya sangat berharap supaya TNB dan Kerajaan Negeri dapat memberi persetujuan dalam memastikan projek pengembangan ini memberi manfaat kepada kawasan setempat
Termasuklah dari segi bekalan air bersih, kawalan tepitan banjir dan sistem pengairan. Saya percaya usaha bersepadu ini amat diperlukan bagi memastikan aspek pengurusan dan pemeliharaan di kawasan tadahan sentiasa dititik berat dan diberi keutamaan demi kepentingan generasi yang akan datang. Berhubung dengan perkara ini, terdapat peruntukan khas dalam perjanjian ini yang bertujuan memastikan kedua-dua pihak menjaga kawasan tadahan air dengan baik bagi mengurangkan hakisan dan pemenapan panjang skim hidroelektrik ini beroperasi. Beliau berkata kedua-dua pihak perlulah berusaha mengambil langkah yang proaktif bagi mengelakkan sebarang kegiatan atau penggunaan tanah di kawasan tadahan di kawasan hulu yang boleh mengakibatkan hakisan tanah dan pemendapan atau apa jua yang boleh menjejaskan pendapatan ekonomi daripada pembangunan projek ini. Kiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan di sepanjang skim hidroelektrik ini, maka tindakan segeralah perlu diambil. Oleh sebab itulah Jawatankuasa Pengurusan Tasik dan kawasan tadahan serta Jawatankuasa Penasihat untuk sistem jana kuasa Hulu Jelai hendaklah sentiasa peka serta mengurus dan memelihara kawasan tadahan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kata pepatah, berkayuh sambil bertimbul. Begitulah aspirasi kerajaan negeri dalam pelaksanaan projek ini, iaitu 2-in-1, empang baru kita bina dan alas kita juga kita jaga. Beliau berharap projek ini dapat memperkukuh potensi pertumbuhan ekonomi di sebelah barat daya negeri melalui laluan ke Cameron Highlands yang menghubungkan Ringlet ke Sungai Koyan. Beliau turut melahirkan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hassan dan Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin yang sentiasa cakna dan memberi perhatian khas terhadap pelaksanaan projek ini serta inisiatif membantu rundingan kedua-dua pihak terlibat. Kerajaan Negeri Pahang menyumbang sebanyak RM30,000 untuk membawa pulang serta menampung bayaran tunggakan rawatan rakyat Malaysia Encik Kamaruzaman Muhammad Fauzi atau Jazuli 50 tahun yang menerima rawatan di Hospital Universiti Kebangsaan Cumbuk, Chongju, Korea Selatan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringa berkata, kerajaan negeri bersimpati dengan nasib yang menimpa lelaki berkenaan dan berjanji akan menyelesaikan dilema keluarganya yang mahu membawa dia pulang segera ke tanah air. Beliau berkata bantuan berkenaan juga berikutan Jawatankuasa Pembangunan Kemajuan Kampung JPKK Damak memohon sumbangan kepada kerajaan negeri untuk membawa pulang Kamaruzaman dengan segera dan mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshash, Temerloh. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menerima kunjungan pengerusi JPKK Damak, Encik Yahya Hassan bagi memaklumkan keadaan Kamaruzaman di Korea Selatan di Kampung Mat Kilau di sini hari ini. Turut hadir sepupu Kamaruzaman Puan Nuriza Yaakob serta Setiausaha JPKK Damak, Encik Zulkifli Mahmud. Beliau berkata Kamaruzaman yang berasal daripada Kampung Damak di sini akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 10.20 malam esok dengan penerbangan Korean Air selepas mendapat kelulusan daripada pihak kedutaan di sana. Kamaruzaman yang bekerja sebagai operator di sebuah kilang tisu di Korea Selatan koma selepas muntah dan pengsan disebabkan pembuluh darah pecah selain terdapat darah beku di bahagian kepala di rumah sewanya. Dia kemudiannya dirawat selama 35 hari sehingga kini termasuk 23 hari di unit rawatan rapi ICU di Hospital Universiti Kebangsaan Cumbuk, Chongju, negara tersebut dan disahkan hampir pulih beberapa hari lalu bagi membolehkan dia pulang ke negara ini. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Salam hormat.